Salam siang, nama saya Nalini Armugam daripada Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia. Hari ini saya akan membentangkan tentang pemasaran dan pengurusan rantaian bekalan produk berasaskan kepada ternakan. Utamanya kita akan tengok lembu sado. Kita akan tengok apa tu lembu sado, apa potential dia lembu sado ni, and dia punya agribusinessnya. Macam mana kita boleh menjadi penternak lembu sado dengan menjual produk-produk yang berkaitan dengan lembu sado. Okey, so gandungan pembentangan hari ini adalah merupakan kenapa lembu sado? Kenapa saya perlu pilih lembu sado ni sebagai satu usaha perniagaan? Lepas tu saya nak bincang tentang situasi sekarang, keadaan sekarang dalam industri lembu sado. Lepas tu kita akan tengok kuasa hypermarket dengan supermarket. Kerana ramai pengguna sekarang suka ke hypermarket dengan supermarket. So kita akan tengok pentingnya kuasa mereka atas pembelian seseorang pengguna tu. Lepas tu kita perlu memfahami pasaran, pemasaran. Okey, pemasaran di mana kita kena tumpukan perhatian kita sebagai peniaga ke atas produk, price, harga dia, dekat mana kita nak jual, macam mana kita nak memasarkan lembu sado ni, dan serta dia punya pengenalan lembu sado. Mungkin ramai tak kenal lagi lembu sado. Dagingnya macam mana orang tak tahu. So kita kena sebarkan maklumat tentang lembu sado di kalangan pengguna-pengguna. And lembu sado ni bukan kita nak tujukan kepada pasaran biasa. Dia ada pasaran yang tertentu dipanggil sebagai niche market. Okey, golongan tertentu aja akan membeli kerana dia harganya adalah mahal. Dia adalah premium, harga premium. So golongan tertentu, and sasaran adalah kepada pendapatan yang tinggi. Okey. Lepas tu saya akan simpulkanlah pembentangan saya. Okey. Kenapa lembu sado? Kenapa lembu sado? Sebabnya harga dia seperti apa yang saya kata, dia adalah harga yang kita boleh jual dengan harga yang tinggi. Di mana sekilo itu boleh sampai, kalau ringgit Malaysia, RM80 sekilo lembu sado. And harga pembelian lembu sado tu, kalau nak beli tu harganya adalah dia antara ringgit Malaysia 10,000 hingga ringgit Malaysia 15,000. And harga pun boleh cecak sehingga RM ringgit Malaysia 25,000. Jadi potensi untuk lembu sado ni, keuntungan yang penternak akan dapat memang lumayan banyak. Okey, tapi modal tu kena banyak sikit, okey, untuk dapat keuntungan yang banyak. Timbalan Presiden ataupun Timbalan Pengurusi Persatuan Peternak Ruminan Terengganu, di mana tu kawasan saya di Malaysia, bercakap, memberi kenyataan bahawa dia bergantung kepada, memang ada pasaran untuk lembu sado, daging lembu sado ni, di mana dia bergantung kepada kemampuan pembeli, mutu daging lembu yang berkualiti tinggi daripada baka import, itu menyebabkan permintaan terhadap ternakan ini semakin bertambah. Okey. Okey, now jaga lembu sado ni, ada penternak jadikan lembu sado ni sebagai haiwan peliharaan, pet. Ada yang tak nak jual pun. Okey, tapi pasaran dia memang semakin meluas. Ada banyak potensi untuk kita untuk menceburi pasaran baru yang dipanggil pasaran untuk lembu sado ni. Okey, untuk menjaga lembu sado ni, bukannya banyak sangat duit yang diperlukan, hanya dalam lingkungan RM530 hingga RM600 sebulan diperlukan untuk memelihara lembu sado ni. Okey, adik-adik sekarang boleh tengok gambaran lembu sado lah. Memang dia namanya sado, memang besar, and dia berat dia boleh sampai tak pasti berapa kilogram, tapi dia memang kalau banding dengan lembu biasa tu, dia memang berat dia banyak, and jualan daging itu memang
tadi apa yang saya cakap adalah sekilo tu RM80 tu memang lumayan kalau penternak, kalau dia jual daging lembu tu, kalau dia tahu cara untuk penjualan daging lembu sado ni. Okey, maklumat dan populasi ternakan lembu dalam slide ini saya akan terangkan. Tapi data untuk lembu sado kita belum dapat lagi. Tapi kalau adik-adik tengok dekat data yang ini, okey, kita boleh nampak berapa kuantiti ternakan lembu di Malaysia pada tahun, kalau daripada data ni pada tahun 2018, kuantiti tan metrik dalam tan metrik sebanyak 40,043 tan metrik ternakan lembu dijalankan dekat Malaysia. Kita perlu tahu bahawa lembu sado ni memang pasaran dia baru. Okey, so pasar dia memang tidak teratur. Ada dua jenis pasar lah. Satu adalah dipanggil sebagai tidak teratur, di mana penternak-penternak jual daging yang disembelih di tepi jalan. Ada pasaran di mana dia teratur, dibungkus dengan betul, cara yang kemas, cantik, dan harga dia berbeza lah daripada apa yang kita dapat daripada di tepi jalan tu daging dia. Okey, so kalau kita nak menempusi pasaran lembu sado, daging lembu sado ni, kalau nak melalui supermarket ataupun hypermarket, kita perlu melalui proper packaging, pembungkusan yang betul, perlabelan yang betul, baru kita boleh menempusi pasaran supermarket dengan hypermarket. Okey, kenapa supermarket ataupun hypermarket? Okey, super pasar ataupun hyperpasar? Kerana generasi sekarang, okey, XYZ. Okey, kalau kita tengok dia punya sikap adalah pergi satu tempat di mana dia boleh beli semua barang. Okey, dari segi barang dapur, barang dekat rumah, sayur-sayuran, semua. So mereka perlukan satu tempat. Dia tak suka jalan banyak tempat. So satu tumpuan. So supermarket dan hypermarket adalah tempat di mana selalu dikunjungi oleh banyak customer, pengguna. So tempat itu memang sesuai untuk kita kalau nak mencuburi daging lembu sado. Okey, kenapa? Disebabkan oleh kemudahan, kemampuan untuk membeli banyak jenis produk dalam satu lokasi tunggal pada harga yang berpatutan, dan persepsi kualiti produk pun lebih tinggi. Okey, supermarket mengancam, biasanya dia merupakan pengancam untuk penyertaan pasaran penternak kecil, di mana dekat Terengganu terutamanya lembu sado, penternak lembu sado adalah dalam kategori kecil sangat, di mana mereka hanya menternak seekor atau 2 ekor disebabkan oleh harganya tinggi. So sampai hari ini kita tak ada yang ramai penternak yang mencuburi diri dalam penternakan lembu sado secara dalam skala yang besar. Okey, kalau kita nak jual dekat supermarket dengan hypermarket juga, apa yang saya beritahu yang sebelum ini adalah kita perlu melalui proses pembungkusan dan perlabelan yang betul. Pastikan kualiti daging lembu sado itu tinggi, selamat untuk dimakan. Okey, saya nak adik-adik semua memahami ciri-ciri produk pertanian ini. Okey, adik-adik perlu tahu kalau adik-adik nak jadi usahawan dalam bidang pertanian. Walaupun hari ini kita bincang tentang daging lembu sado, penternakan lembu sado tu, tapi adik-adik perlu faham ciri-ciri produk pertanian. Okey, produk pertanian ini adalah berasaskan kepada sayur-sayuran, buah-buahan, perikanan, penternakan ayam, daging lembu, daging kambing, arnab. Okey, so ini benda-benda ini semua yang bersifat bermusim. Kalau kita sentuh fruit, buah-buahan, dia adalah bermusim. Okey, lepas tu pengeluaran produk pertanian ni biasanya dia berselera. Bermusim, lepas tu dia berselera, dia tak bertumpu kepada satu kawasan. Lepas tu biasanya hasil pertanian ini adalah berat, memakan banyak ruang dan mudah atau senang rosak, cepat rosak. Kita kena jaga dia betul. Bila dah awas tu,
kualiti sesuatu hasil tanaman itu dah mula berkurang. Okey, so kita kena memproses dia. Okey, untuk tambahkan dia punya hayat hidup dia, atau pada masa yang sama bila kita proses, kita buat macam contohnya saya awas cili. Okey, raw cili itu tahan untuk seminggu aja kalau saya letak dalam peti sejuk. Tapi saya proses cili itu kepada cili sauce ataupun cili serba cili itu, saya boleh jual dia pada masa yang panjang sikit. Okey, panjang. So boleh cili sauce itu boleh tahan untuk setahun. Kalau cili powder itu boleh tahan kepada 2 tahun. I have to process, I have to manufacture. Okey, the agriculture produce. Okey, lepas tu penawaran produk adalah agak kecil. Kerana kita tak ada inovasi yang betul terhadap produk-produk pertanian yang cepat rosak. Okey, tiada usahawan yang datang ke depan untuk membuat pembaruan peninovasian dalam produk-produk agriculture ini. Lepas tu dia memang bergantung kepada climate change lah. Okey, alam semula jadi. Dan dia mempunyai banyak produk pengganti, orang boleh pilih. Okey, tak semestinya dia nak beli durian, tak semestinya dia nak makan rambutan. Dia ada banyak pilihan yang lain dia boleh buat. And harga produk pertanian biasanya murah disebabkan oleh kita kena hantar produk-produk pertanian ini kepada banyak golongan masyarakat yang berpendapatan berbeza-beza. Okey, ini adalah ciri-ciri utama hasil atau produk pertanian. Okey, kalau adik-adik dalam bidang agribusiness ini, adik-adik perlu tahu pelanggan adik-adik. Siapakah pelanggan saya? Okey, so kamu perlu tahu generation daripada 19,000 hingga 1924 mungkin dah tak ada dah. So apa produk yang saya boleh pasarkan kepada generasi ini? Okey, golongan pun very minimum. Kalau kita tengok golongan yang utama yang kita perlu fokus adalah bukan yang maksud saya yang lain tu tak penting, tapi golongan yang harus kita kena fokus adalah generation X, Y, Z. Okey, mereka akan membeli produk-produk kita untuk tempoh masa yang lama. Itu tujuan saya. Saya menyatakan okey, kita kena fokus generasi X, Y, Z. Cara behavior mereka, kelakuan mereka untuk membeli sesuatu produk, terutama yang berasaskan kepada pertanian. Seperti apa yang saya beritahu dalam beginning of my presentation, the definition of pemasaran. Apa tu pemasaran? Okay, it's marketing. Marketing which involve, normally when we talk about marketing, yang penting, elemen yang penting dalam marketing ataupun pemasaran adalah 4P. Okay, product should have unique value bila kita nak jual. Lepas tu price, harga dia berpatutan atau tidak di kalangan komuniti yang kita nak jual, di kalangan target consumer yang kita sasarkan tu, mereka boleh tak beli dengan harga tersebut. Ketiga adalah P yang ketiga adalah place, lokasi. Okey, tempat mana saya nak jual, saluran apa yang saya nak guna untuk pastikan produk yang berasaskan agriculture ni sampai ke tangan consumer. Okey, so and keempat adalah promosi. P yang keempat adalah promosi, di mana pengetahuan tentang produk tersebut perlu diberi ataupun diketahui oleh pelanggan. Contohnya dekat situasi ni, lembu sado, daging lembu sado is new. Totally new in the market, and dia memang khusus kepada golongan tertentu yang berpendapatan tinggi. Kenapa kita fokus kepada mereka? Kerana 1 kg boleh sampai 80 ringgit Malaysia. So kita kena niche market lah. Sasarkan kepada golongan yang tertentu untuk menjual produk tersebut. Okey, and pemasaran. Pengertian pemasaran adalah bukan hanya berkisar tentang jualan, tetapi ia juga melibatkan urusan-urusan sebelum jualan seperti kajian, pembangunan produk, kualiti produk,
perletakan harga, pengagihan produk, pembungkusan, urusan selepas jualan dan sebagainya. Okey, biasanya kalau kita tengok pemasar-pemasar dalam bidang apa-apa pun, mereka kena buat strategi in term of pemasaran, marketing their produk. So previously saya dah mention 4P. Okay, so kita kena kerjakan 4P ini. Macam mana cara kita nak pastikan 4P ini membantu untuk menambahkan pendapatan ataupun maksimumkan keuntungan saya. Okay, first P as I said earlier, fungsi produk. Pastikan fungsi produk memuaskan kehendak pelanggan. Okay, and nilai yang saya nak letak, second P, nilai yang saya nak letak, harga yang saya nak letak tu mampu dibeli oleh pelanggan. Yang ketiga adalah place, tempat. Pastikan tempat dia adalah sesuai untuk mereka and senang untuk dikunjung dan dibeli. Lepas tu, kaedah komunikasi. Apa kaedah yang saya nak guna? Adakah saya nak guna social media untuk communicate tentang daging lembu sado saya? Ataupun cara apa? I have to go and see them face to face, talk on the daging lembu sado. Kenapa pentingnya lembu sado ni? Kerana saya dah khususkan kepada satu golongan yang berpendapatan tinggi. Adakah saya perlu approach mereka? Okey, golongan berpendapatan tinggi, mentaliti mereka lain, cara pemikiran mereka lain, cara pembelian mereka lain. So how I'm going to communicate with this group of people to make sure that my daging lembu demanded by this particular group of people. Okey, perniagaan lembu sado berasaskan kepada lembu sado, daging lembu sado ni mungkin boleh mengalami kegagalan kalau kita tidak memahami pelanggan kita. Siapakah pelanggan yang saya nak pasarkan daging lembu sado ni? Lepas tu lembu sado ni perlulah, kerana harganya mahal, dia kena setanding dengan harga tu lah. Okey, lepas tu pastikan produk-produk yang berasaskan kepada daging lembu sado ni senang untuk digunakan. Okey, ada resepi lah bila kita nak bagi ataupun nak orang nak beli lembu sado tu, dekat label tu, okey, macam mana nak buat grill lembu sado ke, okey, ada deskripsi resepi tu. So orang pun okey, beli, lepas tu dia pun tahu nak buat apa dengan daging lembu sado tu. Okey, and pastikan pelancaran. Okey, bila kita nak promote, dia perlu mempunyai masih yang tertentu. Okey, kalau niche market, okey, waktu yang sesuai. Okey, mungkin daging lembu sado ni kita boleh promote ataupun promosikan during Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Korban. Okey, yang itu untuk kita nak menyebarkan daging lembu sado. Tak semestinya mereka perlu makan during Hari Raya ataupun Hari Raya Korban. Tapi waktu itu lebih sesuai untuk menyebarkan maklumat mengenai daging lembu sado. Pastikan harga yang diletakkan tak terlalu mahal dan tak terlalu murah. Okey, so pastikan, kerana saya dah cakap bahawa ini market pasaran untuk lembu sado ni adalah niche market. Kita sasarkan kepada golongan yang tertentu. So harganya walaupun golongan tertentu mereka kaya raya, tapi pastikan harga itu not too much. Okay, so they won't go to a different daging. Bila dah faham pemasaran, bukan sahaja pemasaran yang perlu diketahui oleh adik-adik. Adik-adik perlu juga memahami rantaian bekalan makanan. Okey, kenapa perlu memahami? Kerana setiap rantaian makanan ini dia ada potensial untuk kita untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Bila kita dah faham dia punya value chain, dia punya supply chain, kita ada banyak cara untuk membuat duit. Okey, perniagaan lah. Okey, dari segi pengeluar. Okey, dalam pengeluar, kategori pengeluar biasanya memerlukan bahan mentah, input. Okey, saya boleh jadi penjual bahan mentah, baka.
lembu sado ataupun apa-apa makanan yang berkaitan dengan lembu sado untuk ternak lembu sado. So benda-benda tu bila kita dah faham dia punya rantaian bekalan, proses dia, pengagian ternakan lembu sado ni, saya dah mahir sangat dan saya akan cari peluang yang ada dalam setiap channel ini. Okey, daripada pengeluar, lepas tu pemproses, pemuborong, pengedar, peruncit dan ketahanan pengguna. So semua ni bila kita dah analyse betul-betul, okey, faktor-faktor ini akan mempengaruhi kos penternakan dan harga yang saya perlu diletakkan ke atas daging lembu sado ataupun produk yang berdasarkan kepada lembu sado. Okey, pada masa yang sama saya pun perlu menanalisis permintaan dalam negeri, global. Okey, channel apa yang saya nak guna untuk capai setiap pengguna yang meminta daging lembu sado ni. Okey, then saya kena pastikan bekalan lembu sado, kalau kita tengok data, okey, memang kalau Malaysia, daging lembu tu kita memang import daripada India, Australia. Okey, terutama daripada India dengan Australia. Tapi lembu sado ni macam seperti yang saya kata, dia adalah niche market. Okey, so pastikan bekalan itu cukup bila orang minta. Okey, and berapa cara kadar pertukaran dia. Okey, cash money ke, online transaction ke, macam mana saya nak tukar, transaksi, cara transaksi itu berlaku. Lepas tu pada masa yang sama saya perlu tahu polisi, peraturan, keadaan serta keadaan macroeconomy of Malaysia and dunia luar. Okay, and understand the struktur pasaran dan margin keuntungan dalam industri lembu sado. Seperti yang saya cakap sebelum ini, lembu peternakan lembu sado di Malaysia adalah dalam skala yang kecil. Okay, yet to get a big farmers untuk menjalankan aktiviti perniagaan dalam industri lembu sado ni. So untuk nak membanyakkan peternak, ada dua cara yang memang membuktikan cara ini memang bagus. Okey, kita boleh tambahkan peternak and tambahkan lagi supply lembu sado, daging lembu sado ni. Satu adalah form koperasi penternak lembu sado. Okey, and koperasi. Kenapa kita fokus kepada koperasi? Bila ada koperasi yang akan menentukan harga, bukan orang lain yang akan tentukan harga. Bila ada koperasi, senang untuk nak buat urusan pembelian. Okey, kita boleh jaga kos penternakan ini dalam dalam keadaan yang munasabah. Okey, kalau kita seorang peternak, dia tak boleh berikan harga. Okey, kalau koperasi sekumpulan orang, dia boleh letakkan harga yang berpatutan kepada sesuatu produk tersebut. Ada yang lagi satu cara adalah kontrak perladangan ataupun dipanggil sebagai kontrak pemasaran. Okey, both are the way, dua cara kita boleh guna pakai untuk meningkatkan industri lembu sado. Okey, selepas semua ni kita dah hampir ke penghujung. Okey, so memang ada dua pasar yang kita boleh mencuburi untuk bidang yang kita khususkan kepada industri lembu sado. Satu adalah pasar formal. Okey, dengan satu adalah menambahbaikan pasar tradisional yang sedia ada tu, yang tepi jalan tu semua. Okey, kalau nak dapatkan harga yang memang cukup lumayan. Okey, pada masa yang sama kita kena wujudkan satu hub community. Okey, berasaskan kepada komuniti. Okey, hub ini adalah tujuan untuk kita mendapatkan pembiakan baka yang bagus, pembiakan haiwan yang boleh fokus kepada pembiakan haiwan, serta menjaga kesihatan haiwan, makanan haiwan, boleh sediakan loji penyejukan, lepas tu perkhidmatan dalam jualan daging lembu sado tu, dan pastikan pasaran dengan
keluar masuknya wang, kewangan. So berasaskan komuniti ini akan menjalankan fungsi-fungsi ini. So ini ataupun tadi saya ada beritahu yang koperasi, koperasi. So mereka akan menjaga aktiviti ini. Artificial insemination adalah penting untuk kita mendapatkan baka ataupun anak lembu sado. So yang ini aktiviti-aktiviti ini akan dijaga oleh kumpulan peternak tu sendiri. Persatuan ataupun koperasi yang akan dibina. Lepas tu di peringkat wilayah dan kebangsaan pula, dari segi maklumat pasaran, harga berapa nak kita nak letak, polisi apa yang saya perlu, kerana dia adalah penternakan haiwan cepat boleh dijangkiti dengan penyakit-penyakit. So what are the policy that need to be placed, so that daging itu selamat dimakan. Apakah peraturan perkhidmatan dari segi daripada veterina, doktor-doktor vet, nak bagi suntikan-suntikan apa, untuk jaga keselamatan dan kesihatan lembu sado tu. So pengetahuan, kita perlu juga ada pengetahuan yang menyokong faktor-faktor lain, faktor-faktor persekitaran yang lain. Bila kita dah faham semua ni, so industri ni bila dah betul-betul adik-adik dah faham, then senang untuk adik-adik untuk mencari ruang untuk peluang, untuk menambahkan lagi pendapatan daripada penternakan lembu sado. Untuk mensimpulkan semua pembentangan saya hari ini tentang industri penternakan lembu sado, di Terengganu terutama, penternak adalah dalam bentuk yang skala kecil. Penternak inilah akan meneruskan untuk membekalkan sejumlah besar produk-produk ternakan lembu sado untuk masa depan juga. So kita perlu, seperti yang saya tengahkan, kita perlu ada koperasi untuk peternak lembu sado. Lepas tu kita juga kena mengatur supermarket dengan pasar tradisi. Ataupun yang tidak atur ni jadi penting untuk pengagihan produk-produk berasaskan kepada lembu sado. So kita akan guna saluran-saluran ini untuk pengagihan. Inovasi perlu diambil kira juga, di mana pembaruan serta pematuhan polisi dan peraturan diperlukan untuk menempusi pasaran tempatan dan terutama pasaran antarabangsa. And kita fokus kepada food safety. In term of bila dia adalah makanan, kita perlu follow certain policy. And satu pendekatan evolusi diperlukan untuk rapatkan jurang antara pasar dengan rantaian bekalan, serta meningkatkan standard sepanjang masa untuk kelestarian penternakan lembu sado. Sekian, terima kasih. Ini adalah sedikit informasi tentang lembu sado, industri lembu sado kepada adik-adik. Saya harap dia dapat membantu ataupun memberi ruang untuk adik-adik untuk mencuburi dalam industri lembu sado. Sebelum saya nak habis, saya nak just cakap apa yang dipaparkan dalam slide ini. Kalau nak berjaya dalam hidup, kena jadi buta dan peka. Buta dengan alangan di hadapan, peka dengan kata-kata negatif dan cacian. And saya wish everyone a good luck in your future undertaking, and best of luck and God bless. Thank you very much.